Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung semula video pembelajaran Distance Learning dan Online Class Sains Darjah 6 bersama dengan Cikgu Fatin. Okey, jadi semua pelajar perlu menonton video pembelajaran selama 15 minit. Video pembelajaran ini adalah berdasarkan modul April Sains Darjah 6 muka surat 12 hingga 14. Jadi setelah semua pelajar menonton video ini, perlulah membuat latihan modul selama 30 minit. Jadi semua pelajar digalakkan untuk buat latihan modul ni ya. Kerana daripada buat latihan ni, barulah awak tahu apakah bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya berdasarkan subtopik yang kita pelajari ni. Okey, jadi sebarang pertanyaan dan soalan bolehlah dikemukakan di WhatsApp group. Jangan lupa untuk like Facebook Master Max Tuition Center for more information dan juga subscribe Master Max 2020. Okey, semua pelajar boleh buka modul Sains Darjah 6 masing-masing, modul Sains April Alright, jadi kita akan belajar masih bab 8 iaitu pengawetan makanan. Okey. Kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Jadi minggu lepas cikgu dah ada tentang apakah itu ciri-ciri makanan yang rosak, bagaimanakah suatu makanan itu rosak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Apakah itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ni adalah proses untuk merawat makanan. Jadi proses ini adalah penting supaya makanan tu dapat disimpan dalam jangka masa yang lama. Kita tahu kan, mikroorganisme ni akan tumbuh dekat makanan sebab makanan ada nutrien. Jadi kita buat proses pengawetan makanan untuk merawat makanan supaya makanan dapat disimpan dalam jangka masa yang lebih lama. Jadi cara-cara pengawetan makanan ni dapat menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Bukan nak kata mikroorganisme tu tak ada langsung, tapi dia dapat menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Dan juga menyediakan keadaan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Ada setengah pengawetan dia juga membunuh mikroorganisme dalam makanan. Ini adalah mengapa kita buat pengawetan makanan. Okey. Ada 11 bentuk kaedah pengawetan makanan ni. Jadi nampak ada 11. Boleh tengok ada kaedah pendidihan, pengeringan, penyalaian, pendinginan, penyejukan, semualah. Tapi hari ini kita hanya akan belajar 6 saja, iaitu pendidihan, pengeringan, penyalaian, pendinginan, penyejuk bekuan dan pempasturan. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, pendidihan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidihan? Pendidihan ni adalah memasak makanan di dalam cecair. Contohnya seperti air sehingga mencapai takat didih. Jadi sebab itu kita panggil pendidihan. Masak makanan sampai mencapai takat didih. Okey. Jadi suhu yang tinggi ni akan membunuh bakteria dalam makanan. Jadi contoh awak masak, katakan awak masak sup ke, awak panaskan makanan. Jadi pendidihan ni dapat membunuh bakteria. Jadi rasa dan tekstur makanan tu dikekalkan, tak ada perubahan. Lagi kita memang masak menggunakan cara pendidihan, betul tak? Contoh makanan kita masak melalui pendidihan adalah seperti memasak nasi. Kita masak nasi, kita letak air, betul? Ambil beras, letak air, kemudian kita masak dalam perut nasi melalui proses pendidihan. Kemudian kita masak bubur, masak sup, masak kari, masak semula makanan awak, masak benda yang berkuah melalui pendidihan. Jadi pendidihan dapat membunuh bakteria dalam makanan. Okey, itu proses yang pertama, iaitu pendidihan. Kita masuk kepada proses yang kedua. Kaedah yang kedua, kaedah pengeringan. Daripada perkataan kering, apakah maksud pengeringan? Makanan ni dijemur di bawah matahari atau menggunakan mesin dehydrator, mesin menyah hidrat air. Okey, ni adalah contoh apabila satu makanan tu diletak di bawah matahari, maksudnya dijemur. Contoh ikan ke sotong ke, dia diletak di bawah cahaya matahari untuk proses pengeringan. Ataupun sekarang dah canggih, kita guna mesin dehydrator. Dia macam oven, kita masukkan makanan, kita masukkan dalam oven ni akan mengeringkan makanan tersebut. Okey, proses
pengeringan ni menyingkirkan air dan juga lembapan daripada makanan. Jadi bila berlaku yang penyingkiran air ni, persekitaran makanan tu menjadi kering dan merencat pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kita tahu mikroorganisma ni memerlukan air kan untuk tumbuh. Jadi bila tak ada air, keadaan makanan tu kering, dia pun tak dapat tumbuh. Contoh macam ikan masin. Ikan masin tu ada tumbuh tak mikroorganisma? Sebab dia kering, tak ada air, jadi tak boleh tumbuh. Kalau dia simpanan plastik lah, kalau biar dia terdedah, dia tetap boleh tumbuh bakteria. Sebab apa? Sebab ada udara. Udara ada air, air dalam dia. Okey. Tetapi proses pengeringan ni mengubah rasa dan tekstur makanan. Bila awak keringkan makanan, mestilah makanan tu jadi kering, betul tak? Dia takkan jadi kalau awak keringkan buah. Jadi pernah tak makan buah kering dalam plastik paket tu? Kan jadi lain kan? Jadi dia mengubah rasa dan tekstur makanan. Contoh makanan yang dikeringkan adalah seperti ikan, sotong, kopi, teh. Daun teh tu dikeringkan untuk dijadikan serbuk. Itu adalah menggunakan proses pengeringan. Okey, jadi faham proses pengeringan? Okey, kita masuk ke proses yang seterusnya, kaedah seterusnya iaitu kaedah penyalaian. Apakah penyalaian daripada perkataan salai? Okey, proses penyalaian ni adalah proses mengeringkan makanan. Mengeringkan makanan juga tapi menggunakan asap, bukan menggunakan cahaya matahari atau mesin. Kita gunakan asap, smoking. Jadi bahan kimia daripada asap ni akan membantu pengawetan makanan. Jadi haba daripada asap tu, daripada awak bakar tu akan membunuh atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita tengok. Jadi proses haba ni, proses penyalaian ni memberi warna dan rasa yang istimewa kepada makanan. Jadikan makanan awak sedap sebab awak bakar kan. Jadi awak pernah awak makan daging bakar ke ikan bakar ke, kan sedap makan daging ikan bakar tu. Jadi dia dah membantu membunuh mikroorganisma dan juga melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, contoh seperti itik salai, daging salai dan juga pisang salai. Siapa suka makan pisang salai? Cikgu suka, sedap. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh proses penyalaian. Kita masuk kepada kaedah pengawetan yang seterusnya iaitu pendinginan. Ini kaedah yang keempat, pendinginan. Maksudnya penyejukkan. Dingin dan sejuk perkataan yang sama. Makanan disimpan dalam peti sejuk. Jadi semua orang buat perkara ni. Kita simpan makanan dalam peti sejuk yang bersuhu 4 hingga 5 darjah Celsius. Jadi bila makanan dimasukkan dalam peti sejuk, mikroorganisma ni menjadi kurang aktif. Kenapa? Kerana suhu dalam peti sejuk tu adalah rendah. Kita tahu mikroorganisma hanya boleh membiak pada suhu yang optimum iaitu 30 darjah Celsius, suhu bilik. Bila masuk ke tempat yang sejuk, dia tak boleh hidup. Sebab itulah kalau awak nak makan, biarkan roti awak tahan lebih lama, awak masukkan dalam peti sejuk kan, cikgu ada cakap kan. Masukkan dalam peti sejuk. Okey, contoh makanan, buah-buahan, sayuran, awak beli makanan semua awak simpan dalam peti sejuk. Inilah awak letakkan dalam peti sejuk. Merencat pertumbuhan mikroorganisma. Bukan nak kata mikroorganisma tak boleh tumbuh, boleh tapi lambat sikit lah, menjadi kurang aktif. Okey. Janganlah awak simpan lama-lama sampai seminggu, 2 minggu sayur tu, lama-lama dia akan layu juga. Okey. Seterusnya kita ada kaedah penyejuk bekuan. Sama juga, masukkan dalam peti tapi peti beku. Disimpan dalam peti beku bawah suhu, pada suhu bawah takat beku. 0 hingga 15 darjah Celsius. Dekat awak punya freezer kat peti sejuk belah atas tu. Awak simpan makanan awak dalam tu. Jadi, rasa dan kesegaran makanan dapat dikekalkan. Bila awak masuk dalam peti sejuk buku tu, nutrien, rasa dan kesegaran akan dikekalkan. Dia akan membeku. Jadi, dia akan memberhentikan terus pembiakan mikroorganisma. Awak masukkan makanan awak, contohnya apa contoh makanan? Contoh seperti daging, ikan, ayam letak dalam freezer, peti buku tu dia akan stopkan pembiakan mikroorganisma. Jadi simpan peti sejuk ni boleh bertahan selama 6 bulan. Kalau awak tak keluar lah. Awak dah simpan, makanan awak dah keras. Bila awak keluarkan balik, awak defrost, itu dah tak tahan lah. Awak kena terus masak. Awak tak boleh simpan balik tapi seeloknya terus masak. So, lepas awak dah keluarkan, mikroorganisma akan menjadi aktif semula.
Okey, kaedah yang terakhir yang kita akan belajar pada video kali ini adalah kaedah pengawetan secara pempasturan. Apakah itu pempasturan? Ini adalah kaedah untuk mengawet cair, contohnya seperti susu, kaedah pempasturan susu. Jadi, kaedah pempasturan ni, susu tu, contoh makanan seperti susu ni dipanaskan pada suhu 55 hingga 70 darjah Celsius selama 15 saat sahaja. Jadi, pemanasan ini akan memusnahkan bakteria tetapi tidak mengubah rasa dan nutrien. Kemudian, susu ini akan disejukkan dengan serta-merta dan terus dibungkuskan. Inilah yang dimaksudkan dengan kaedah pempasturan. Walaupun kaedah pempasturan ni hanya bertahan beberapa hari atau beberapa minggu sahaja kerana kaedah ni tidak membunuh semua bakteria. Nampak? Sebab suhu ni hanya suhu 55 hingga 70 darjah Celsius saja. Jadi, dia tidak membunuh ke semua bakteria. Bila awak beli susu tu, awak dah buka susu, awak letak peti ais, awak kena minum dalam masa 2, 3, 4 hari saja. Lepas tu, susu akan berlaku pembiakan bakteria lah. Okey, ini adalah contoh bagaimana pempasturan berlaku. Lepas dia dah panaskan pada suhu 50 hingga 70 darjah Celsius selama 15 saat, susu tu akan terus disejukkan, masukkan dalam penyejukan serta-merta dan terus dibungkuskan menjadi susu-susu yang awak minum. Contoh selain daripada susu adalah seperti yogurt dan juga jus buah. Okey, jadi kita dah belajar 6 kaedah pengawetan, iaitu apa? Siapa ingat lagi? Kita ada kaedah pendidihan, kaedah pengeringan, penyalaian, penyejukan, pembekuan dan juga pempasturan. Okey, selepas menonton video ini, bolehlah menjawab latihan 5 dan 6 di modul muka surat 19 hingga 20. Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan di grup WhatsApp. Kita jumpa lagi, sambung lagi minggu depan. Sambung lagi 7 lagi kaedah pengawetan. Jumpa lagi. Bye.